Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali kita kepada siri FPK yang kedua yang dianjurkan oleh Kuliah Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. So, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang cukup sinonim pada masyarakat di zaman ini, iaitu penghakisan nilai-nilai murni di era digital. Jadi, bagi untuk mengumpas persoalan ini dengan cara lebih santai dan juga cara lebih ilmiah, maka kami datangkan dua ahli panel, iaitu di sebelah kanan saya Dr. Azan Othman daripada Kuliah Pendidikan dan juga merupakan rakan sejabatan saya, iaitu Jabatan Asas Pendidikan dan Kepimpinan Pendidikan. Di sebelah beliau pula iaitu Dr. Sulaiman Hashim, juga daripada Kuliah Pendidikan dan dari Jabatan Kurikulum dan Pengajaran. Selamat datang kepada ahli panel. Okey, jadi pada hari ini berdasarkan pada tajuk yang telah disediakan untuk kami, iaitu penghakisan nilai-nilai murni di era digital, maka ingin saya pergi kepada ahli panel kita yang pertama, Dr. Azam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, jadi saya ingin tanyakan kepada Dr. Azam, apa yang dimaksudkan dengan nilai-nilai murni dan juga apakah kalau Dr. Azam boleh nyatakan kat sini, kalau ada senarai nilai-nilai murni, dan juga kenapa ianya begitu penting untuk kita terapkan nilai-nilai murni ke dalam ke dalam jiwa manusia. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, terutama kepada Dr. Suzana. Jadi mengenai topik kita hari ini, nilai-nilai murni, kita fokuskan kepada nilai murni kerana kalau kita memberi definisi atau bincang tentang nilai, sudah itu kita akan berdebat dari segi aspek falsafah dan sebagainya. Jadi hari ini saya rasa kita perlu fokus kepada nilai-nilai murni. Ya, ini saya merujuk kepada Jawatan Kuasa Pelajar Pendidikan Akhlak 1976 yang memberikan definisi dan juga memberikan senarai nilai-nilai yang perlu diterapkan oleh guru-guru semasa mengajar. Jadi saya rasa kita sebagai pensyarah daripada Fakulti Pendidikan perlu kita mewawarkan tentang kepentingan nilai-nilai yang telah digariskan oleh Jawatan Kuasa tersebut. Contohnya nilai-nilai yang disebut adalah contohnya baik hati, hormat menghormati, kerjasama, keadilan. Kalau pada asalnya 16 nilai lah dalam KBSM tu. Kemudian ditambah lagi. Kemudian ini sepatutnya kita perlu tegaskan kepada guru-guru kita, termasuk guru pelatih, supaya menerapkan nilai-nilai yang diberikan ini dan di samping nilai yang lain ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Daripada pengalaman saya dapati, daripada kajian saya buat sendirilah, antara faktor-faktor mengapa guru kurang memberi penekanan kepada penerapan nilai adalah pertamanya kekangan masa. Dia kata tak ada masa untuk saya menerapkan nilai. Walaupun dalam lesson plan ni bahasa Melayunya adalah apa Melayu apa lesson plan? Lesson plan. Plan pengajaran. Rancangan pengajaran. Sepatutnya nilai tersebut ditulis dan digabungkan dengan nilai subjek diajar itu. Dan juga kita dapati pertama kekang masa, guru tidak punya masa yang kata untuk dia terapkan nilai. Sebab untuk penerapan nilai sudah tentu bukan sahaja dia kena sebut, kena ajar tentang nilai, tapi mesti ada proses pengkayaan untuk memastikan bahawa pelajar menghayati nilai-nilai murni yang telah digariskan dalam KBSM. Dan saya juga beranggapan bahawa walaupun kerajaan Malaysia, Kementerian Pelajaran sekarang
telah menggubal ataupun melaksanakan KSSM, tetapi dari segi falsafahnya, falsafah asasnya masih dikekalkan. Sepatutnya dalam KSSM, penerapan nilai ini perlu diperteguhkan lagi. Kerana kita menghadapi cabaran yang getir, terutama daripada arus globalisasi, arus modernisasi, dan juga ledakan teknologi maklumat. Sudah tentu guru-guru menghadapi cabaran yang lebih getir, terutama di zaman digital. So, saya merasakan kemungkinan penghakisan itu mungkin akan berlaku dan sedang berlaku di kalangan remaja kita, terutama daripada graduan ataupun lepasan sekolah. Kalau kita lihat statistik daripada PDRM contohnya, kalau dulu masalah disiplin mungkin kita kata di kalangan pelajar mungkin berkisar tentang ponten sekolah, panjat pagar. Tapi sekarang kalau kita lihat statistik diberikan oleh PDRM, perlakuan ataupun kes-kes disiplin telah melampaui aspek-aspek tersebut. Ada terlibat dalam kes memeras ugut, kes dadah, kes rogol pada kes jenayah. Sudah tentu ini mempunyai beberapa implikasi kepada masyarakat kita. Jadi untuk soalan yang kedua tadi berkenaan dengan penghakisan, iaitu bagaimana penghakisan tu berlaku. Sebab tadi Dr. Azam dah sebut akan berlaku ataupun sedang berlaku. Jadi boleh tak Dr. Azam perjelaskan sikit lagi berserta dengan contoh penghakisan yang macam mana tu? Jadi saya nampak aspek yang paling penting lah, terutama kita akan menyambut kemerdekaan kita, ulang tahun kemerdekaan negara Malaysia pada 31 Ogos. Adalah hormat menghormati. Saya rasa yang terhakis di kalangan orang muda, terutamanya orang muda lah, belia, dari pelbagai kaum. Kita lihat sentimen perkauman begitu menebal di kalangan remaja, terutama kalau kita lihat daripada paparan-paparan di Facebook dan di sosial media lain. Jadi saya lihat seolah-olah sudah hilang semangat hormat menghormati antara kaum, walaupun mereka berlainan, berbeza agama dan bangsa. Mereka sepatutnya faham tentang rukun negara dan nilai-nilai yang diterapkan di sekolah itu supaya mereka menghormati perbezaan, dan juga kita celebrate atau meraihkan perbezaan yang wujud di kalangan rakyat Malaysia. Adakah perbezaan yang dinyatakan oleh Dr. Azam itu semakin meruncing pada masa sekarang? Saya merasakan dari pemerhatian saya, dia semakin kian merunsingkan lah. Terutama kita lihat daripada surat khabar, berita daripada surat khabar dan sebagainya. So masalah perkauman kaum atau perpaduan atau integrasi nasional telah dinyatakan dalam laporan Razak 1957, ditegaskan juga dalam Rahman Talib, kemudian juga ditegaskan lagi dalam Kabinet Report 1979. Jadi Kabinet Report 1979 mempunyai satu penegasan tentang pentingnya penerapan nilai yang berdasarkan falsafah pendidikan negara. Jadi saya nampak itu kita perlu membaiki keadaan tu supaya sistem pendidikan kita mampu melahirkan rakyat Malaysia yang bersatu padu. Okey, terima kasih kepada Dr. Azam. Maka terjawablah persoalan, apakah nilai-nilai murni itu dan bagaimana dan terdapat faktor-faktor yang menghakis
nilai-nilai murni tersebut. Okey. Baik, berbalik kepada Dr. Sulaiman. Sebab Dr. Sulaiman merupakan orang kata pakar IT dalam bidang pendidikan. Okey, jadi berdasarkan kepada kepakaran tersebut, soalannya ialah bagaimana nilai-nilai murni yang terhakis ini berdasarkan penerangan daripada Dr. Azam melalui era digital atau lebih menjurus kepada sekarang ni kan penggunaan media sosial kan, pada media elektronik. Jadi dan juga nak kaitkan dengan kita sekarang ni berada di era pengenalan kepada revolusi industri. Jadi bagaimana Dr. Sulaiman melihat nilai-nilai murni ni terhakis melalui era tersebut? Okey, silakan. Terima kasih Dr. Suzana. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas sesi ini dan Dr. Azam rakan saya. Sebelum saya pergi lebih jauh untuk menjawab soalan tu, saya ingin membawa pendengar-pendengar untuk melihat kepada kita punya sistem pendidikan di Malaysia ni, sebab sistem pendidikan kita di Malaysia ni agak unik kerana kita punya sistem pendidikan menekankan kepada nilai ataupun disebut sebagai value based education. Kerana tu falsafah pendidikan negara tu diformulasikan dengan menekankan kepada melihat sistem pendidikan kita ini sebagai satu usaha untuk kembangkan potensi dan bukan sahaja hanya melihat pada aspek intelek tetapi juga untuk melihat pada aspek rohaninya, emosinya dan jasmaninya. Jadi memang kalau kita, negara kita dah merdeka lebih daripada 50 tahun ni. 63. Jadi dalam tempoh masa yang lama ini kita melihat bahawa masyarakat kita ni berubah. Kalau dulu tidak ada kita hanya melihat manusia atau masyarakat bergerak ke sana kemari gunakan basikal, gunakan motosikal, tapi hari ini dah ada hampir setiap keluarga, setiap family sama ada yang berada ataupun tidak, sekurang-kurangnya ada kereta kecil. Kan? Jadi hampir setiap rumah ada televisyen, macam masing-masing ada telefon dan sebagainya. Jadi dalam arti kata yang lain, masyarakat kita tidak statik dari segi gaya hidup dan juga budaya. Oleh kerana itu dalam proses kita untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan anak-anak ini juga, kalau kita lihat apa yang berlaku di sekolah, kita memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru, tapi ialah dari segi apa yang kita lihat hasil daripada pendidikan kita dengan melihat kepada masyarakat hari ini, sebab masyarakat hari ini sebenarnya adalah hasil daripada sistem pendidikan kita sebelum ini. Kerana mereka melalui kita punya sistem pendidikan. Jadi kalau kita nak melihat sama ada penerapan nilai-nilai murni ini berjaya ataupun tidak, kita lihat sajalah apa yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Macam mana penghayatan mereka, macam mana penampilan mereka, macam mana interaksi mereka sesama masyarakat, interaksi mereka dengan alam sekitar dan apa yang berlaku. Dan kita kalau melihat dalam konteks ini, secara umumnya memang kita lihat masyarakat kita hari ini berdasarkan kepada statistik yang Dr. Azam nyatakan tadi itu kan, kita lihat memang agak menakutkanlah dengan kadar jenayah yang meningkat dan jenis-jenis jenayah yang berlaku itu juga semakin maknanya menakutkan. Kalau dulu hanya sekadar tangkap ayam, curi ayam ataupun kalau di sekolahnya lompat pagar kan, tak datang ke sekolah. Tapi hari ini kita lihat ada di antara pelajar-pelajar kita yang terlibat dengan dadah, yang terlibat dengan amang hal-hal yang berkaitan dengan pornografi dan sebagainya kan. Yang mana yang ini sebenarnya adalah hasil daripada perubahan yang berlaku dalam masyarakat kita, ekoran daripada kemajuan yang kita telah kecapi setakat ini.
Jadi berbalik kepada konteks era digital ini, memang kita sekarang ni sedang berada dalam peringkat awal untuk memasuki era IR, Industrial Revolution 4.0 ni. Dan kerajaan pun pada masa sekarang ini menyeru pada sekolah, universiti agar melihat dan mensesuaikan program pendidikan masing-masing untuk menyediakan pelajar-pelajar kita agar mereka dapat menerima ataupun dapat assimilate dengan industri ini bila mereka keluar nanti, kan, kerana apa yang ada dalam masyarakat, dalam industri, dalam bidang pekerjaan tak sama dengan sebelum ini. Kalau dulu semua kerja-kerja dilakukan dengan tangan, tapi sekarang ini kerja-kerja kebanyakannya dilakukan dengan bantuan teknologi. Betul. Dan termasuk juga bidang pekerjaan yang kalau dulunya bidang pekerjaan seperti jurutype dan sebagainya wujud, tapi hari ini jurutype dah tak diperlukan lagi. Sebab masing-masing dah ada komputer masing-masing. Begitu juga dengan cara kita belajar, misalnya dalam kelas. Kalau dulu kita hanya mengharapkan kepada whiteboard ataupun papan hitam sebelum whiteboard datang. Tapi hari ini pelajar-pelajar gunakan komputer, malah menggunakan smartphone dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu wujud satu keadaan di mana kita kata maklumat di hujung jari. Jadi kalau dulu memang pelajar memandang tinggi kepada golongan guru ini kerana ilmu hanya mereka perolehi daripada insan inilah yang bergelar guru. Tapi hari ini semua ilmu-ilmu itu mereka boleh dapatkan dengan hanya melihat dalam smartphone masing-masing. Jadi kerana itu peranan guru pun harus berubah. Jadi bila peranan guru berubah, bagaimana dalam konteks guru nak menerapkan nilai-nilai ini pun harus dilihat semula. Jadi memang kalau kita lihat kepada statistik yang macam rakan saya sebut tadi, memang kita lihat gambarannya seolah-olah bahawa nilai-nilai murni yang kita harapkan berlaku dalam sistem pendidikan kita ini sedikit demi sedikit macam seolah-olah terhakis. Terhakis. Dan dengan wujudnya zaman era teknologi ini, seolah-olahnya macam ketirisan nilai-nilai ini dalam penghayatan semakin cepat berlaku. Kalau dulu tidak mudah untuk kita nak mendapatkan bahan-bahan lucah misalnya, sebab ini adalah satu isu yang semua tahu. Tapi hari ini pelajar-pelajar kalau dia nak cari bahan tu, dia tak perlu mencuri-curi pergi ke kedai, mencari, bertanya dan sebagainya. Sebab semuanya tu boleh dibuat dalam privacy bilik masing-masing saja dengan menggunakan handphone masing-masing. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya memang mengerikan. Dan melihat kepada perkembangan pesat teknologi maklumat ini, kalau sebab teknologi maklumat ini sebenarnya berlaku bukanlah baru-baru ini saja. Malah kalau mengikut sejarahnya, sejak awal tahun 70-an lagi, in fact sebelum tahun 70-an komputer ni telah di-invent, telah dicipta. Tapi yang berkaitan dengan internet ni misalnya, dia di awal tahun 70-an. Jadi dalam tahun 70-an ni the invention of internet mula diperkenalkan. Tapi cuma pada awal 70-an ini tidak semua orang ada komputer. Sebab komputer pada masa itu harganya sangat mahal. Hanya orang yang berada saja yang mampu beli. Kemudian pada awal 90-an, the invention of World Wide Web ataupun web based seperti yang kita tahu pada hari ini, kan. Boleh terus, kan? Boleh, silakan.
Jadi dengan kewujudan World Wide Web dan juga internet 1.0 dan harga komputer mula jatuh, lagi lebih ramai orang mampu untuk memiliki komputer. Tapi masih lagi tidak widespread. Di awal tahun 90-an misalnya, saya masih ingat lagi pada ketika itu saya baru di-post ke sekolah dan turut terlibat sama untuk merevolusikan penggunaan teknologi di sekolah. Kita lihat di sekolah hanya ada satu makmal komputer dengan 20 biji komputer yang dikongsi oleh seluruh warga sekolah termasuk guru dan sebagainya. Jadi ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Jadi kerana kesempatan masa yang ada di sekolah tu agak terbatas. Tapi pada hari ini sejak dengan kita memasuki abad ke-21 di mana harga telefon bimbit telah jadi smart, dalam arti kata telefon bimbit boleh akses internet. Apa yang kita boleh lakukan pada komputer boleh dilakukan pada telefon bimbit, dan hari ini mengikut statistik hampir semua pelajar-pelajar kita di sekolah dah ada smartphone kan. Betul. Dan yang boleh akses internet. Jadi dengan cara itu berlaku perubahan dalam konteks di mana pelajar-pelajar kita ini berinteraksi sama mereka. Jadi dalam konteks penilaian penghayatan nilai ini juga, sebab nilai ini dia biasanya dikaitkan dengan konteks. Dia berbeza dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan tentang nilai itu kan, pelajar boleh tahu semua nilai-nilai murni seperti yang disebut oleh rakan saya tadi. Tapi dan kita boleh tanya mereka balik, kalau dalam situasi macam ni nilai mana yang nak dibuat, ataupun kiranya konteksnya adalah seperti ini nilai apa yang dihayati oleh individu tu. Itu pelajar itu boleh jawab. Sebab dalam pendidikan moral pun benda itu diajar macam itu. Tapi bila kita bercakap tentang menghayati, yang ini adalah sesuatu yang berbeza. Sebab menghayati ini adalah bukan datang daripada pengetahuan. Menghayati ini adalah datang daripada apa yang dalam diri pelajar-pelajar itu sendiri. Misalnya kalau sekiranya mereka itu dididik dengan kebaikan kan. Jadi dengan pengetahuan yang ada, apabila berlaku keadaan di mana kebaikan itu dituntut, dia akan terzahir dengan sendirinya. Macam juga katalah kita melihat sebagai contoh kan, tengah-tengah jalan ada kucing dilanggar kereta, dia tengah bergolek-golek tengah-tengah jalan, tersakit. Bila kita nampak kan, orang yang kesian, sebab bila kita tengok ni kesian dan cuba nak bantu kan, cakap pasal nilai lah. Ada orang yang hanya boleh berkata kesiannya kucing tu, tapi tak buat apa-apa. Itu mungkin dalam konteks dia tahu benda tu perlukan nilai kan. Tapi ada orang yang mengambil inisiatif untuk pergi melintas jalan dalam keadaan kereta lalu lalang tu, untuk pergi kepada kucing tu dan ambil alihkan dia ke tepi jalan. Maknanya mereka sanggup merisikokan diri mereka untuk dengan tindakan menzahirkan nilai itu. Jadi apakah yang mendorong mereka untuk buat perkara tu? Kan? Jadi yang itu yang ada dalam hati tu, yang mendorong tu. Kalau sekiranya mereka tidak dididik daripada kecil dengan sifat yang itu, dia tak akan keluar tindakan yang seperti itu. Jadi tapi kalau kita lihat dalam bentuk kucing tadi tu, maknanya penzahiran nilai itu dia berlaku dalam konteks. Bila konteks itu berlaku, maka nilai itu dizahirkan. Kalau sekiranya konteks itu tidak berlaku, nilai itu kekal hanya sebagai pengetahuan saja. Jadi dengan adanya zaman teknologi maklumat atau era digital sekarang ini, memang dari segi apakah nilai-nilai yang diajar di sekolah tu, pelajar-pelajar ni dia tahu atau tidak, maka saya akan katakan mereka tahu sebenarnya nilai-nilai itu, sebab benda-benda ni telah diajar. Kan? Tapi apakah mereka akan melakukannya, akan menzahirkan dalam bentuk tindakan, yang itu adalah perkara yang berbeza. Jadi berbalik kepada soalan bagaimanakah nilai-nilai murni akan terhakis melalui era digital ini, maka yang ini saya katakan bahawa dia terhakis akibat daripada perubahan dalam
interaksi masyarakat ini ekoran daripada penggunaan ataupun kebergantungan kita kepada teknologi. Jadi apabila interaksi kita dengan masyarakat banyak berbantukan teknologi hari ini kan, maka peluang-peluang ataupun konteks-konteks di mana nilai-nilai itu dizahirkan telah berubah. Okey. Sebagai contoh yang mudah, kita ambil dalam konteks sekolah lah misalnya kan. Sebelum ini apabila guru mengajar murid secara face to face berdepan, maka dalam kita berinteraksi dengan murid itu, kita boleh menzahirkan nilai-nilai apa yang kita ajar. Kalau kita nak menerangkan nilai itu mungkin melalui aktiviti students dalam kelas, maka sebahagian daripada nilai-nilai ini dilahirkan melalui interaksi mereka sama mereka tu. Tapi akibat berlakunya pandemik di mana kita tidak lagi dibenarkan untuk berada dalam kelas dengan murid, bilangan murid yang ramai, malah sebelum ini pun kita hanya dibenarkan untuk berinteraksi menggunakan bantuan teknologi dengan murid. Jadi situasi atau konteks untuk kita berinteraksi dengan murid itu dah tak ada. Jadi apa yang berlaku dalam sebahagian guru kita, mereka rakamkan pengajaran tu dan load bahan-bahan ni kepada internet. Jadi mereka berinteraksi dengan komputer. Bagi pelajar pula, dia akses kepada bahan-bahan yang dimuat naik oleh guru tu tadi dan mereka berinteraksi dengan bahan. Tidak ada dengan guru interaksi secara langsung. Kalau ada berinteraksi secara langsung pun mereka berinteraksi melalui chatting punya channel. Dan chatting punya panel ni kerana tidak berdepan, maka kita punya aktiviti terhad kepada menaip. Dan mungkin menggunakan sedikit emoji sana sini kan, dan pelajar pun menaip. Jadi kerana mereka tak nampak kita, jadi peluang untuk kita menzahirkan nilai-nilai itu tak ada. Jadi dalam kata-kata yang lain, maka pada jawapan adakah era digital ni menyebabkan ketirisan nilai? Ya. Memang dia menyebabkan ketirisan nilai sebab konteks tu dah berubah. Tapi pada sudut yang lain kita harus melihat apabila konteks itu berubah, sebenarnya dia juga membuka peluang kepada kita untuk mewujudkan nilai-nilai baru. Dan nilai-nilai ini harus diterapkan dan ditekankan ke sekolah. Kerana itu dalam internet kita ada apa yang disebut sebagai netiquette. Disebut netiquette, iaitu etiket macam mana kita menggunakan internet. Yang ini adalah sebahagian daripada perkara yang harus dimasukkan dalam sistem pendidikan kita supaya pelajar-pelajar ini tahu bahawa walaupun peluang untuk mereka menzahirkan nilai itu dah berubah, tapi it doesn't mean that dia orang tak boleh meneruskan penghayatan nilai-nilai ini dalam konteks berchatting misalnya. Pelajar-pelajar hari ini lebih cenderung untuk menggunakan short form dan istilah-istilah yang agaknya agak pelik bagi orang yang senior macam saya ni lah. Ada orang sebut bahasa WeChat. Bahasa WeChat dan sebagainya. Sebab kalau macam orang melihat daripada luar bahasa yang digunakan oleh pelajar-pelajar ni, mereka akan kata dia orang ni dah hilang nilai bahasa. Tak hormat pada orang sebab membahasakan orang dengan macam dengan orang tua kadang-kadang gunakan sama macam bahasakan dengan orang lain, dengan rakan-rakan. Misalnya kalau dia gunakan huruf U kan untuk membahasakan kepada awak, dengan cikgu pun dia gunakan U juga misalnya. Jadi yang ini kita nampak memang berlaku. Dan di sinilah yang menggambarkan bahawa nilai-nilai itu telah mula hilang, rasa hormat pada guru. Tapi sebenarnya kalau sekiranya kita menekankan kepada aspek mendidik mereka supaya menggunakan teknologi dengan betul, maknanya walaupun kita menggunakan teknologi, tapi jangan sampai hilang jati diri kita sebagai seorang pelajar yang hormat pada guru. Bila kita berbahasa dengan guru, macam mana kita harus
menggunakan bahasa. Jadi bila kita menulis, sebab dalam konteks chatting tadi tu tak ada suara kan, kita menulis. Jadi dalam kita menulis pun sepatutnya apa yang ditulis itu tetap kekal mempunyai nilai, menghormati tu. Jadi peluang-peluang ini sebenarnya ada. Cuma kita harus melihat dia dalam konteks itu. Jadi satu segi berlaku ketirisan sebab konteks berubah. Dari satu segi yang lain, konteks yang berubah ini mewujudkan peluang baru untuk kita memperkenalkan nilai-nilai yang tetap menzahirkan kita sebagai orang yang mempunyai nilai yang tinggi. Saya teringat dengan makna dalam penulisan kita dalam sosial media. Perlu menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Betul. Saya teringat dengan hadis lah. Hadis kata, Fakul khairon aw liyasmut. Maksudnya katalah benda yang baik ataupun diam. Maknanya kita tak semestinya beri komen je, tapi kita juga boleh diam saja ataupun just baca je. Kalau kita orang kutuk orang ni, orang menghina bangsa ni, kita lagi tambah tuang minyak untuk bakar semangat perkauman, itu yang jadi lagi parah tu dari segi perkauman dan sebagainya. So kita perlu juga Islam banyak mempunyai nilai-nilai yang murni, yang perlu juga boleh adaptasikan dalam penganut agama lain pun boleh. Boleh mengambil. Islam ni universal, sesuai untuk semua zaman, semua bangsa dan semua peringkat umur. Betul. Jadi yang itu saya setuju dengan Pengarah Azam tu. Cuma dalam kita sekarang ni di sekolah memang kita nak menggalakkan pelajar-pelajar untuk lebih berani menyatakan pandangan mereka kan. Dan sebenarnya dengan adanya zaman teknologi ni membantu mereka. Kalau dulu murid-murid yang introvert tu sekarang mereka dah berani untuk menulis kan, sebab mereka tidak lagi berdepan dengan individu yang mereka bercakap dengannya tu. Jadi keberanian tu timbul. Cuma macam yang saya katakan tadi itu, dengan adanya peluang ini, sepatutnya ada satu nilai yang perlu ditekankan, iaitu nilai untuk tabayun. Kan? Jadi apabila kita mendengar apa-apa juga maklumat yang kita dapat daripada teknologi ini, jangan kita komen dulu. Itu adalah nilai yang sekarang ini. Kalau saya rasakan di zaman teknologi ini, nilai itulah yang menjadi nilai yang utama. Sebab kalau nilai murni itu kan yang 16 tu, antara 16 tu mana yang utama? Kalau dalam konteks yang ini, saya katakan sekarang dalam zaman teknologi ini, yang itulah yang utama. Sebab itulah yang menjadi punca kepada pergaduhan dalam masyarakat pada hari ini, punca kepada perselisihan. Sebab kita dapat je maklumat, terus nak komen. Share terus. Dan share terus, seolah-olah itu adalah maklumat yang betul. Ataupun dari kata menjadi keyboard warrior. Jadi di sekolah, di kalangan pelajar-pelajar kita pun begitu juga. Apa juga maklumat, komen dulu. Lepas tu bila dapat tahu rupanya apa yang maklumat yang dia dapat tadi rupanya tak betul, dan nak tarik balik. Kita harus ingat, sebab dalam konteks sekarang ini kan, especially dalam konteks Islam, apa yang kesilapan yang kita berlaku telah tercatat. Dia bukan bila kita tarik balik, okey, dia tu pun tarik balik juga. Kalau salah tetap salah. Dalam bahasa Melayu, kalau terlajak perahu boleh undur. Kalau terlajak kata, buruk padanya. Okey, terima kasih kepada Dr. Sulaiman begitu panjang lebar menerangkan bagaimana penghakisan nilai-nilai murni di era digital. Okey, berbalik kepada Dr. Azam. Tadi Dr. Azam ada sebut falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana kita tahu falsafah ini sudah berusia 30 tahun apabila dia mula diperkenalkan pada 1988. Yang juga maksud tersirat di sebalik falsafah pendidikan kebangsaan ini ataupun FPK, penerapan nilai-nilai murni. Walaupun tak dinyatakan secara jelas dalam falsafah berkenaan, tetapi kita tahu falsafah yang diterapkan berdasarkan dalam KBSM itu sebenarnya wujud dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, berbalik kepada itu, saya nak tanya Dr. Azam, kalau betapa pentingnya penerapan nilai-nilai murni ni, jadi bagaimana doktor melihat
cara yang terbaik untuk kita terapkan daripada seawal mungkin umur, daripada bayi sampailah waktu yang mana orang kata mungkin di akhir hayat dia. Silakan. Okay, terima kasih. Soalannya agak mencabar ya. Jadi saya fikir semua guru tahu apa dia falsafah pendidikan negara ataupun kebangsaan ya. Yeah. Jadi aspek yang paling guru tahu adalah dia tahu Jerry lah. Kata paling tidak dia tahu Jerry. Dia Jerry. apakah falsafah dia ingat Jerry. Jerry So maksudnya kita ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek Jadi dari aspek tadi apa yang ada dalam falsafah ni dari segi epistemologinya dibincangkan juga. Dari aspek axiology itu yang penting fokus kita adalah aspek axiology. Maksudnya aspek etik, nilai yang perlu ditekankan. Maksudnya bila kita bincang tentang holistik, pendidikan yang holistik, pendidikan yang bersepadu, sudah itulah mesti berdasarkan pada nilai. Nilai-nilai yang menjadi teras adalah nilai-nilai yang telah dinyatakan dalam KBSM dan juga KSSM. Jadi nilai ini perlu diterapkan. Saya cuma tadi tertinggal faktor ya. Tadi faktor kekangan masa. Satu lagi faktor yang dari segi pelaksanaan lah. Jadi kalau lihat pelaksanaan falsafah ni dari aspek penerapan nilai tu. Nilai. So kita lihat satu faktor lagi adalah faktor fokus kepada perperiksaan. Ya, betul. Itu saya nampak daripada kajian saya memang kelas yang fokus perperiksaan ni menyebabkan guru biasanya tidak melakukan penerapan nilai secara yang berkesan. Mereka hanya mungkin menyenaraikan nilai tapi tidak diterapkan, tidak diusahakan untuk pelajar tu menghayati nilai tersebut. Jadi mungkin kita perlu juga saya rasa dengan langkah terbaru kementerian memperkenalkan sistem pentaksiran yang lebih berdasarkan sekolah. Sudah tentu ini satu langkah yang baik untuk memastikan bahawa guru-guru mempunyai masa yang cukup dan mempunyai iltizam yang tinggi untuk menerapkan nilai di dalam jiwa pelajar di sekolah. Kemudian saya lihat juga kenapa pentingnya nilai ni, terutama dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Kalau saya boleh buat bandingan lah, falsafah, apakah perbezaan antara falsafah pendidikan negara dengan falsafah pendidikan UIA contohnya. Menarik tu. Falsafah pendidikan kebangsaan negara adalah untuk masyarakat majmuk. Falsafah UIA adalah berdasarkan tauhid. Dan tunjang utama falsafah Universiti Islam Antarabangsa adalah untuk melahirkan insan yang takwa, yang bertakwa, yang beriman. Jadi sebab kalau kita lihat ahli-ahli falsafah macam Al-Atas dan juga Ibn Khaldun dan sebagainya, mereka kan menekankan soal tujuan utama pendidikan. Tujuan utama pendidikan ataupun ultimate aim pendidikan adalah untuk melahirkan generasi yang beradab, generasi yang berakhlak. Tetapi saya lihat kemungkinan kita sedikit tersasar pada permulaannya sebab di sekolah penekanan diberikan kepada pencapaian dalam perperiksaan. Walaupun pada mulanya kita mengatakan bahawa kita ingin melahirkan manusia seimbang, pendidikan yang holistik, tetapi dari sisi penekanan itu seolah-olah kita menekankan soal perperiksaan, tidak nilai. Sebab untuk melayakkan seorang untuk pergi sambung pelajaran ke asrama penuh, sekolah bersama penuh. Kalau dahulu sebelumnya kita menekankan soal berapa A dapat. Jadi aspek-aspek holistik tidak diambil kira dalam pengambilan pelajar untuk ke sekolah bersama penuh.
Jadi itu mungkin kesilapan kita masa lampau. Dan Alhamdulillah sekarang kita dah perkenalkan sistem pentaksiran baru yang lebih holistik, yang mengambil kira nilai-nilai lain, nilai personality pelajar, kecenderungan pelajar, saksiyah, koko, co-curriculum. kepimpinan. Jadi ini yang kita katakan bahawa mesti bersepadu di antara ilmu duniawi dan juga ilmu agama dan juga ilmu-ilmu yang lain. Jadi kita lihat dari segi mengapa kita perlu ada nilai. Pertama kerana masyarakat Malaysia merupakan masyarakat yang majmuk. Jadi perpaduan merupakan tunjang kepada kemakmuran dan juga keamanan Malaysia. Kita ambil contoh, mengapa berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Tahun saya lahir lah, 69. Sekarang dah tua lah. Jadi kita lihat salah satunya kerana perasaan perkauman yang begitu tinggi. Soal kemiskinan di kalangan orang Melayu. Mungkin juga kita boleh kaitkan dengan dasar British pada tu. Pecah dan jajah. Menyebabkan hubungan antara kaum agak longgar ketika itu. Jadi bagi saya nilai adalah penting untuk kita tegaskan dalam sistem pendidikan supaya perpaduan kita dapat teguhkan kembali. Selepas 63 tahun kita merdeka, saya nampak perpaduan kita masih lagi di tahap yang tidak memuaskan lah. Bagi pendapat saya lah. Saya buat juga pendidikan saya di sekolah kawasan. Saya lihat perpaduan masih lagi menjadi satu isu yang penting dan of course it will mengambil masa yang panjang untuk kita sampai ke tahap yang dipanggil fully mencapai tahap perpaduan yang sepenuhnya. Terutama masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan berbilang agama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nilai juga adalah penting sebagai ukuran. Ukuran untuk membantu individu mengenal pasti kedudukannya dalam sesuatu isu moral. Dia bukan sahaja merangsang seorang itu melakukan kebaikan, tapi juga dia menghadkan seorang itu untuk melakukan keburukan. So sebagai contohlah untuk kebaikan contohnya, kalau katakan dia tahu bahawa mencuri itu salah, jadi dia tak akan lakukan itu sebab dia tahu bahawa itu ukuran yang salah. Contohnya lagi ialah pemuda yang bercumbu-cumbuan di khalayak ramai atau di tempat sunyi. So itu dia anggap salah. Sebab kenapa? Kerana nilai-nilai agama kita dan juga nilai-nilai mungkin keluarga yang mendidik kita bahawa itu adalah salah. Jadi nilainya penting sebagai ukuran untuk kita. Ukuran. Yang seterusnya nilai juga adalah sebagai suatu panduan kita untuk menyelesaikan konflik contohnya. Contohnya kita ada masalah contohnya di sekolah, di universiti, masalah homoseksual contohnya. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ni? Kalau kita tak ada satu ukuran, tak ada satu nilai yang mantap, maka kita akan hanyut dengan nilai-nilai barat. Kita berada nilai jati diri kita sebagai masyarakat Malaysia yang menolak aspek-aspek yang bertentangan dengan agama dan juga tata sila sebuah bangsa. Itu antara yang kemudian juga nilai juga sebagai tunjuk arah. Tunjuk arah ataupun dasar ataupun prinsip yang menentukan apa yang harus dicabar. Contohnya, apa yang harus dicabar. Dalam perdebatan, contohnya kita mencabar kerana kita merasakan seseorang itu telah melakukan kesalahan. Sesuatu yang tidak bermoral. Jadi kita perlu cabar dia, kita perlu berhujah dengan dia dan kita mempertahankan berdasarkan nilai-nilai yang ada pada kita. Jadi itu pentingnya kita terapkan nilai di kalangan ahli masyarakat dan juga keluarga kita. Berkaitan dengan apakah faktor-faktor
yang mungkin mempengaruhi penerapan nilai. Saya rasa dia juga ada kaitan dengan sosialisasi. Okey, sosialisasi. Jadi dari Dr. Sulaiman dia sebut tentang pelajar-pelajar yang ialah asyik menggunakan gadget. Ya. Jadi kita lihat bahawa kebanyakan pelajar sekarang ni, orang muda sekarang ni, dia menghadapi satu fenomena di mana kekurangan proses sosialisasi atau lack of socialization. Sini kita merujuk kepada sosialisasi yang baik, sosialisasi yang positif. Jadi kekurangan dari sosialisasi yang positif akan menjuruskan pelajar-pelajar dan remaja untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak bermoral. Saya bagi contohnya lagi ialah pertama, saya rasa yang faktor pertama adalah keluarga lah. Keluarga adalah satu wadah yang paling penting untuk menerapkan nilai. Di sinilah nilai utama diterapkan kepada kanak-kanak ataupun remaja. Jika keluarga gagal, maka sudah tentu tugas untuk guru di sekolah menjadi bertambah mencabar Dan terbeban. Terbeban. Contohnya dalam Melayu, pepatah Melayu mengatakan kita nak luntur mesti daripada rebungnya. Tu Zana dia suka makan rebung. So dia ingat tu. Dia makan gulai rebung. Gulai rebung. Jadi kenapa rebung sedap, Zana? Sebab dia lembut. Lembut. Kalau buluh boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Itu maksudnya pepatah Melayu mempunyai satu wisdom, falsafah yang sendiri. Kalau kita teliti, kenapa macam tu? Dia ingin menyatakan bahawa pendidikan nilai, penerapan nilai perlu dimulakan pada peringkat lebih awal, iaitu di rumah. Tetapi kita maklum bahawa kita punya ejen sosialisasi yang lain yang mempengaruhi dari segi penerapan nilai. Kalau keluarganya baik, di kalangan ustaz, tapi ada juga kes di mana anaknya tidak baik. Kerana ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Contohnya faktor rakan sebaya. Rakan sebaya. Dia mungkin terdidik dengan semayang yang tak tinggal, dengan budi pekerti yang baik. Tetapi oleh kerana rakan sebayanya di kalangan penagih dadah contohnya, maka ada kemungkinan dia akan terdorong untuk menagih dadah. Betul. Jadi kita lihat juga contohnya lagi, rakan sebaya sekarang ni konsepnya sudah advance, semakin mencabar. Sebab rakan sebaya sekarang ni juga kita perlu lihat dari konteks digital. Rakan Facebook. Siapa rakan Facebook anak Suzana? Siapa rakan Mutual Facebook friends, panggil. isteri kita? So kita tidak tahu. Jadi kalau dulu boleh katakan, okey, Mat, siapa kawan kau, Mat? Bawa lah datang rumah, kan? Mat nak kenal kawan, kan? Tapi sekarang so saya kena jadi friend. Jadi friend ataupun join Facebook, baru tahu siapa kawan rakan sebaya. Baru ada digital. Kawan digital. Sekarang ni maksudnya makin mencabar. Kalau dahulu ibu bapa boleh menapasi siapakah kawannya, rakan sebaya yang rapat. Betul. Jadi kita boleh betulkan keadaan. Betul. Kita boleh, kalau salah kita boleh betulkan. Kita boleh nasihat. Tapi sekarang ni mungkin agak sukar, makin mencabar zaman digital. Rakan sebaya sekarang ni, rakan sebaya Facebook, panggil friend friend. Twitter sebagainya kan. Dia rakan Instagram. Follower Dia panggil follower. Jadi Zana dia memang ramai follower. Saya tak ada follower. Jadi kita lihat satu lagi yang penting adalah pengaruh media massa ataupun pengaruh media massa, internet dan sosial media lain terhadap pembentukan nilai. Maksudnya nilai kita terapkan di sekolah, nilai kita terapkan di rumah tak dapat diperteguhkan. Sebab tak ada orang nak perteguhkan dia. Akhirnya disebabkan pelajar-pelajar atau remaja menghabiskan masa begitu lama dengan gadget, dengan Facebook,
Twitter, Instagram, maka itulah platform baru dia untuk meneguhkan nilai. Betul. Jadi sekiranya, saya teringatlah pada zaman saya kanak-kanak dulu, saya teringat ya. Kanak-kanak dulu saya membesar, saya mempunyai datuk, mak saudara. So kita panggil extended family lah. Kalau bahasa Inggerisnya, extended family. Kalau bahasa Melayu, extended family ni apa? Keluarga apa? Keluarga besar lah. Keluarga besar lah. Maksudnya kita di situ, apa yang saya menariknya ataupun bagusnya pada zaman itulah, apa kesilapan kita buat, datuk kita akan tegur. Dan kita melihat contoh-contoh yang baik daripada datuk kita lah. Ni ada yang baik lah, ada yang tak baik. Tapi banyaknya yang baik lah. Sebab pendidikan adalah proses penerapan, pemindahan nilai yang baik daripada generasi tua kepada generasi lebih muda. Itu kadang-kadang tidak berlaku. Tidak berlaku pada zaman anak-anak sekarang sebab kita berjauhan daripada datuk nenek. Balik pun setahun sekali. Setahun sekali pun 2 hari je. Next day flight terus KL. So tiada masa untuk bersosial ataupun berinteraksi dengan datuk nenek. Jadi peneguhan nilai memang tak dapat dilakukan oleh orang tua. Jadi sebagai gantinya sekarang saya nampak adalah social media lah, dan gadget. Jadi sudah tentu Tuan Sulaiman, saya rasa perlu kita mendidik rakyat kita supaya menggunakan media massa untuk berdakwah dan untuk advocate atau mendidik nilai-nilai yang baik dalam sosial media supaya kanak-kanak ataupun remaja boleh memahami dan menghayati nilai-nilai yang baik dan mengamalkan dalam kehidupan mereka dan akhirnya melahirkan manusia yang seimbang yang akhirnya juga menyumbang kepada pembangunan negara. Okey, terima kasih kepada Dr. Azam. Begitu panjang lebar penerangan. Saya ingat lagi masa saya pun nak berkongsi saya punya pengalaman lah daripada kecil. Yang mendegur kita bila kita buat salah, kebanyakannya bukan mak kita sendiri tapi mak saudara kita. Betul. Mak saudara kita dengan secara tak takut, tak apa, terus tegur dan marah. Seolah-olah dia kata cara dia marah tu macam mak kita. Tapi waktu tu kita menerima dengan hati terbuka. Dan kita rasa disebabkan teguran itulah daripada ahli keluarga, mak saudara, pak saudara, atuk nenek menjadikan kita sebagaimana sekarang. Okey. Alright, berbalik kepada Dr. Sulaiman. So Dr. Sulaiman okey, kembali saya tertarik dengan Dr. Azam bila dia kaitkan dengan media sosial ni. Kalau kita nak list down media sosial ni, kalau ikut ranking saya tak tahulah, tapi yang saya tahu kebanyakannya ramai yang menggunakan Facebook, menggunakan Instagram untuk anak remaja dan juga Twitter. Jadi balik-balik apa saja yang ada dalam negara kita, luar negara kita, tak kira apa saja berkenaan dengan situasi dari segi politik, dari segi hiburan, dari segi sosial, dari segi sukan apa semua orang dapat daripada media sosial. Jadi saya tengok ke arah penggunaan gadget disebabkan oleh media sosial ada memberi impak kepada hubungan kekeluargaan dan juga hubungan kemasyarakatan. Jadi saya nak Dr. Sulaiman boleh kupaskan ada kesan yang besar di sebalik penggunaan gadget yang memfokuskan pada media sosial ni, walaupun ada kebaikan media sosialnya. Okey. Terima kasih. Perkara ni menarik sebab sebenarnya kalau kita lihat kepada semua ciptaan-ciptaan manusia kan, bukan khusus pada komputer ataupun smartphone saja, tapi even kepada benda lain, misalnya kenderaan kereta kan, semuanya sebenarnya dicipta bertujuan adalah untuk membantu dan memudahkan kita, memudahkan kehidupan. Tapi perkara-perkara ini walaupun tujuan penciptaan mereka itu adalah murni, tapi dia subjek kepada penyalahgunaan juga. Macam juga kereta. Kalau dengan kereta tu kita boleh pergi kerja, cari rezeki dan sebagainya. Betul. Tapi ada juga orang gunakan kenderaan untuk merompak ataupun dia lari selepas merompak lagi cepat. Jadi polis tak boleh kejar. Kan?
Jadi media sosial ni pun saya melihat dalam konteks yang itu juga. Sebenarnya dia memang tujuan dia dicipta pada peringkat awalnya adalah untuk memudahkan manusia untuk mewujudkan satu platform di mana kita dapat berkomunikasi dengan mudah dan berinteraksi dengan rakan sosial dan sebagainya. Dan dengan bantuan teknologi ini juga sebenarnya memudahkan kita untuk mewujudkan jalinan network dengan orang lain yang mungkin sealiran dengan kita. Ataupun kita mempertemukan kita dengan rakan-rakan lama dan sebagainya. Dan memang cerita tentang kebaikan internet ni rasanya semua orang tahu dan kita sendiri pun mungkin pernah mengalaminya. Tengah-tengah kita buka Facebook sebagai contoh, tiba-tiba dia keluar pop-up tu mengatakan, dia kata a friend yang mana kita kata ini masa kita kecil satu sekolah. Betul, dia keluar. Dah tak pernah sangka, jumpa. Dan dia tanya kita, do you want to add in as our friend? Ataupun tiba-tiba kita dapat somebody yang request untuk jadi friend kepada kita dan kita tahu dia tu adalah keluarga yang jauh yang kita tak pernah jumpa. Misalnya kan. Jadi bantuan teknologi ni dapat mewujudkan dalam kata istilahnya merapatkan silaturahim lah. Contoh, kalau kita nak gunakan dia dalam konteks yang positif. Tapi pada masa yang sama juga kalau dia disalahgunakan, kan, misal salah gunakan ni apa yang kita dapat daripada internet tu kita terus forwardkan kepada rakan-rakan kita kan. Kita tak, tadi istilah tabayun, kita tak tabayun tu, tak check betul ke benda ni, kita sebarkan terus. Maka dia akan dapat facilitate, memudahkan penyebaran maklumat-maklumat yang tak betul. Menyebarkan perkara-perkara yang dapat mewujudkan rasa tidak senang, rasa tidak puas hati, rasa curiga terhadap orang lain kan. Especially dalam masyarakat kita, kerana kita di Malaysia ni masyarakat berbilang kaum. Jadi dalam konteks masyarakat berbilang kaum ini, apa juga sentimen yang boleh menimbulkan keraguan kita terhadap kaum yang lain, itu adalah satu perkara yang sensitif yang sepatutnya kita elakkan. Tapi dengan adanya kemudahan teknologi ini, benda itu dapat disebar luaskan dengan cepat. Istilah hari ini adalah kita viral kan. Jadi akibat daripada perkara-perkara yang seperti ini, dia menjadikan perkara kecil dilihat seolah-olah hanya besar. Dan perkara besar kemudiannya dilihat seolah tak penting. Jadi teknologi yang ada pada hari ini, especially media sosial, dia dapat mewujudkan keadaan itu. Jadi kerana itu, macam saya katakan tadi, nilai harus ditekankan dalam pendidikan, bagaimana kita nak menggunakan teknologi ini. Kalau nilai-nilai macam mana yang dalam menggunakan teknologi ini tidak diterapkan, tidak diintroduce pada anak-anak kita, maka apa yang kita takuti berlaku akan berlaku. Sebab teknologi ini dia amplify, dia memudahkan dan mencepatkan proses. Yang menjadi ke arah positif pun dia mencepatkan. Yang ke arah negatif, kehancuran pun dia cepatkan. Dia cepatkan juga. Expedite. Jadi dia ni macam double edged sword lah. Pada satu masa dia boleh membantu kita untuk potong sayur, potong untuk masak. Tapi yang sebelah, yang satu lagi tu, kalau kita tak berhati-hati, dia boleh potong jari kita pula. Jadi kerana tu kita harus melihat balik nilai-nilai yang kita amalkan, yang kita ajar di sekolah. Kalau Dr. Azam sebut tadi ada 16 nilai dan kemudiannya ditambah, dan sekarang ini mungkin kita perlu lihat balik, revisit dengan adanya teknologi ini, adakah nilai-nilai baru yang perlu dimasukkan, diterapkan dan ditekankan kepada pelajar-pelajar supaya kita dapat menggunakan teknologi dan media sosial ni secara yang positif. Saya suka nak sebut kata-kata Raja Shamri. Raja lupa lah mana dia. Siapa dia? Dia NGO Raja Shamri. Shamri. Third Force kan. Dia sebarkan perkara yang baik-baik
Begitu juga macam Ustaz Abid Liu misalnya, dia Yeah. highlightkan bantuan, dia bagi bantuan sana, bantuan sini, bantuan sana. Sebab media sosial ni, kalau kita floodkan media sosial ni dengan kebaikan, Yeah. kebaikan itu akan tersebar dengan cepat. Yang itu yang sampai pada kita buka je Facebook, nampak kebaikan. Buka je WhatsApp, nampak kebaikan. Yeah. Tapi kalau penyebaran maklumat positif yang baik ini tidak dibuat, maka yang banyak tersebarnya adalah maklumat-maklumat yang fitnah, maki hamun sana, maki hamun sana, mencerca sana, mencerca sini, mengata sana, mengata sini. Yang itu yang di-floodkan dalam media sosial ni, maka itulah yang akan sampai. Kita buka je nampak yang itu. Kita buka je nampak yang itu. Itu yang pop up dalam kita punya Facebook the moment bila saja kita buka punya Facebook kan. Betul. Jadi ini adalah tanggungjawab kita pada hari ini, iaitu menggunakan kemudahan ini secara yang positif dan memperbanyakkan benda-benda yang positif dalam media sosial. Dia akan membantu. Ya. Okey, terima kasih Dr. Sulaiman berkenaan dengan. So kiranya saya boleh nyatakan kat sini kebaikan melalui media sosial tu, jika positiflah yang disebarkan, maka ikatan kekeluargaan tu boleh diperkukuhkan. Betul. Dan juga ikatan kemasyarakatan tu. Betul. Jika negatiflah disebarkan, maka mungkin boleh menjauhkan atau melonggarkan ikatan tersebut. Betul. Jadi saya rasa kena pandai-pandailah memilih. Mungkin nilai yang seterusnya tu, mungkin nilai yang kena pandai memilih dengan tepat. Ya. Apa benda yang info mana yang sebenarnya info yang berguna. Okey, jadi suka saya nak tanya secara berdua lah, Dr. Azam dan Dr. Sulaiman kan. Kalau kita tengok kat sini, setelah dikupas berkenaan dengan nilai murni, maka saya boleh nyatakan kat sini kesimpulannya ialah di sini ada dipanggil penerapan, di masa yang sama ada penghakisan nilai-nilai murni. Jadi satu poin yang saya nak tekan ialah kepimpinan melalui teladan ataupun contoh. Jadi sini mungkinlah saya nak tanya pendapat Dr. Azam dengan Dr. Sulaiman. Bagaimana dengan orang kata situasi melalui media sosial ataupun era digital, kita melihat para pemimpin kita kan, ada satu isu di parlimen bergaduh. Apakah nilai diterapkan kat di situ? Dan juga para asatizah yang mencetuskan beberapa isu kontroversi dalam perkahwinan contohnya. Okey. Dan juga selebriti, yang mana ada selebriti yang memaparkan gaya hidup yang tidak sihat. So, ini sebenarnya boleh menyebabkan para penonton, yang kita tengok kebanyakan para penonton tu secara tak langsung telah mengambil nilai-nilai tersebut. Nilai tersebut. Dia ingat nilai positif. Tapi rupa-rupanya mungkin terjadi nilai-nilai negatif. Jadi Dr. Azam, apa komen berkenaan dengan tu, pernyataan ni? Okey, terima kasih. Jadi ini macam hot issue ni. Jadi saya percaya bahawa pemimpin adalah role model ataupun sebagai contoh. Contoh kepada generasi muda. Jadi kalau dahulu mungkin tidak menjadi satu isu sangat, sebab dahulu di parlimen hanyalah dalam parlimen je. Siapa yang dalam parlimen je yang dapat tahu apa yang berlaku. Okay. Ataupun kita dapat tahu the next day melalui surat khabar. Tapi sekarang secara langsung. Secara langsung dan kemudian boleh share, dikongsi dalam YouTube berkali-kali. Jadi dah tentu biasanya kalau saya rasalah ahli parlimen kita perlu berhujah dengan penuh adab, beradab dan juga mengikut etika masyarakat Melayu lah. Jangan mengulang perkataan-perkataan yang yang tidak baik. Sebabnya adalah kerana perkara tersebut akan dicontohi oleh masyarakat. Satu lagi aspek saya tengok adalah jati diri. Jati diri. Kalau katakan masyarakat kita ni, masyarakat Melayu, Islam, masyarakat Cina dan India mempunyai jati diri yang kuat, mereka tidak mudah terdorong ataupun mencontohi, mengikuti perangai-perangai ataupun tabiat-tabiat ataupun ciri-ciri nilai yang tak elok. Jadi bila jati diri kita ni lemah, sebab itulah kita mudah terikut dengan selebriti. Kalau selebriti ni tak baik, kita pun nak ikut tak baik ke? Jadi persoalannya adalah kita mesti mengikut ataupun contohi teladan yang baik. Ambil orang Melayu kata apa?
buang yang keruh Ya, Uh, ambil yang jenis. ambil yang jenis. Ah. Maksudnya ambil nilai-nilai yang baik daripada Okey. parlimen tentunya. Di masa yang sama, of course, kita berharap ahli parlimen dapat berbahas dengan penuh beretika, penuh dengan kesopanan, supaya kita dapat memberi satu contoh yang baik kepada generasi muda. Ya. Mungkin Sulaiman Mungkin ada nak Sulaiman Ya, tambah? yang ini saya teringat peribahasa kalau cikgu kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Ya, betul. Saya rasa yang itu berkait dan kena dengan konteks ini sebab kerana itulah maka contoh tauladan yang ditunjukkan oleh elderly kan, pemimpin harus menjurus kepada mendidik. Maknanya jangan fikir kalau dulu apa juga yang mereka buat orang tak perhati, tapi sekarang ini benda tu jadi tontonan kepada semua live, satu dunia tengok. Jadi orang tengok pun macam ini rupanya pemimpin negara, negara kita bila berbahas memaki hamun kan, di mana faktanya? Yang kalau nak bangkang, mana fakta yang mengatakan tak setuju, atau hanya tak setuju kata tak setuju saja, tanpa ada fakta dan facts. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan nilai-nilai murni yang harus ditonjolkan dan ditunjukkan. Bukan hanya kita nak murid-murid kita jadi atau menghayati nilai-nilai murni, tapi seluruh warga masyarakat harus tunjukkan kepada mereka macam mana nilai murni itu sendiri. Jadi saya ingat kalau masyarakat tu sebenarnya kita tengok dari segi pemimpin dia. Kalau pemimpin dia baik, masyarakat tu baik. Kalau pemimpin dia teruk, masyarakat tu akan teruk. Jadi yang ini memang umum mengetahuinya. Jadi kerana itu reflection, it doesn't mean kalau sekiranya mereka perangai macam mana pun, tapi bila berdepan dengan situasi di mana apa yang mereka nak tonjolkan tu dilihat oleh orang lain, buatlah perangai tu. Apa yang kamu yang nak buat dalam bilik tu kau punya pasal. Maknanya nak memaki hamun dalam bilik, tak ada orang yang dengar, ya orang yang dengar. Tapi bila berdepan dengan masyarakat, berdepan dengan televisyen, berdepan dengan handphone yang orang sedang ambil sekarang ni, handphone semua. Betul. Video kan. Video kan live kan. FB live lah macam mana. Tunjukkan perkara yang baik. Ingatkan bahawa apa yang kita lakukan, anak kita tengok, cucu kita tengok. Dan besok kalau cucu kita, katalah kita dah tak ada besok kan, dan kita dah ada cicit atau bawah daripada cicit lagi kan, mereka ni kerana apa yang dirakam dalam media sosial hari ini akan sentiasa kekal berada di media sosial itu selama-lamanya. Betul. Jadi akan timbul kemudiannya nanti, macam sekarang ni pun kalau kita tengok Facebook kan, tiba-tiba keluar 1 year ago yang ini kita buat. Memory. 1 year ago, 2 year ago ni kita buat. 3 year ago ni kita buat. Cucu cicit kita besok tiba-tiba dia kata 5 years ago ini atuk kamu buat. dia mencarut dekat dekat YouTube, semua orang tahu. Dia memaki hamun, bahasa dia macam ni. Jadi ingat yang itu, sebab teknologi ni dia tidak akan pergi. The technology is here to stay. Apa yang ada media sosial dan seumpamanya ni akan ada bersama masyarakat kita dan generasi-generasi yang akan datang. Malah mereka nanti akan lebih mesra kepada teknologi. Jadi kalau kita tak berfikir dulu sebelum buat, itulah yang akan berlaku nanti. Okay, di samping tadi isu pemimpin dan juga selebriti, saya rasa juga isu social influencer ataupun opinion leader. So sekarang ni kita lihat benda ni penting juga. Sebab mereka yang akan mempengaruhi khalayak dia. Siapakah khalayak dia? Followers dia. Jadi social influencer tu maksudnya mesti terdidik juga dengan nilai-nilai yang baik. Betul. Kalau social influencer memang mempunyai nilai tak baik, sudah tentu dia akan terapkan nilai-nilai yang negatif. Betul. Dan yang ini juga sebenarnya saya nak kongsi di sini untuk memberi peringatan kepada diri saya dan juga mungkin kepada rakan-rakan yang lain di luar sana dengan media media sosial ini, iaitu kalau boleh jangan kita kongsi segala-galanya tentang diri kita dekat media sosial. Sebab di luar sana bukan
bukan semua orang suka melihat kejayaan seseorang ataupun kegagalan seseorang. Kan? Ada orang yang tak suka, ada orang yang benci, dan dengan cara kita kongsi segala-gala yang kita buat, kita pergi ke kedai beli barang pun kita upload kat internet, kita buat itu kita upload, kita menang itu kita upload. Betul. Takut nanti besok satu masa kita akan tengok balik apa yang kita load dulu dan kita menyesal kenapa lah aku load ni. Betul. Mungkin Kalau kita nak kongsi tentang diri kita, kongsi perkara yang berbentuk kebaikan saja. Kalau benda tu tak mendatangkan kebaikan, dan tak payah kongsi. Macam Abang kata tu lah, kalau ada benda yang baik untuk cakap, jangan cakap, diam. Begitu juga dengan media sosial ni. Kalau tak ada benda-benda yang baik untuk kita share, jangan share. Jangan share. So konsep daripada hadis, fakul khairan aw liyasmut. Kata benda baik ataupun diam. Diam tu maknanya tak payah komen, tak payah. Tak payah komen. Dan elakkan kongsi segala-gala yang kita dapat. Walaupun kadang-kadang yang kita dapat tu benda-benda yang betul baik. Sebab sekarang ni pun ramai orang kongsi hadis misalnya. Lepas kongsi hadis, rupanya baru tahu hadis tu hadis palsu. Kita jadi penyebar hadis palsu. Kita nampak benda tu macam benda yang baik untuk mengajar orang budak baik. Jadi ini satu aspek yang kena dilihat je. Betul. Tabayun lah. Tabayun. Alright. Okay, terima kasih. Alhamdulillah, kita orang kata dalam tajuk ini pengupasan yang begitu jitu dan padu daripada dua ahli panel kita. So kuliah pendidikan ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Azam dan juga Dr. Sulaiman kerana bersama kita pada hari ini. Dan memang saya rasa nilai-nilai murni yang kita bincangkan selama sejam ni adalah merupakan paksi utama dalam hidup kita, yang mana kita sebenarnya sudah pun diterapkan daripada kecil. Sudah daripada kecil, sebab kalau kita tengok kurikulum pendidikan kita daripada sekolah, daripada tadika, sudah menerapkan nilai-nilai murni, dan ianya berterusan sampai ke peringkat universiti dan juga seterusnya. Jadi saya nampak dari segi adakah nilai-nilai murni boleh dihayati ataupun boleh terhakis, sebenarnya ia bergantung kepada situasi semua pihak, daripada pemimpin sampailah kepada rakyat biasa, dan juga kalau rakyat biasa, institusi kekeluargaan, daripada ketua keluarga sampailah kepada dia punya generasi yang seterusnya. Jadi saya nampak penggembelangan tenaga kepada semua ni sebenarnya yang memandu hala tuju sama ada nilai-nilai murni ni perlu akan bertambah kukuh ataupun terhakis. Okey. So alhamdulillah, maka berakhirlah siri FPK yang kedua ini, dan saya Dr. Suzana Suhailawati, moderator untuk siri ini, mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan di luar sana kerana bersama kami selama sejam, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.